dalam IPGKTHO kelas pertama 2025 dari Studio Kasih IPGKTHO mempersembahkan Talk Show. Bersyukur kita kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bagi menyambung kembali siri Talk Show untuk kali yang ketiga. Dan bersyukur juga kita kerana pada hari ini dengan bangganya Lemak Manis Group masih lagi bersama dengan Talk Show. Marilah sama-sama Lemak Manis Group. Satu lagi penampilan yang berbeza daripada yang sebelum-sebelumnya ini. Kalau dulu kita dapat melihat dengan perkongsian dari hobi berbasikal, dan pada siri yang kedua kita berpeluang menyaksikan bagaimana seorang pelajar IPG Campus Terusin On melibatkan diri dalam bidang anime. Disiarkan melalui TikTok dan mendapat sambutan yang sangat hangat. Jadi pada hari ini kita akan menjemput seorang yang sangat penting dalam bidang pendidikan kita. Beliau terlibat secara langsung dalam pengurusan IPG Campus. Beliau tak lain dan tak bukan ialah yang berusaha Dr. Muhammad Isa bin Aziz, Timbalan Rektor Pusat Hal Ehwal Pelajar IPGN. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan. Selamat datang ke Studio Kasih IPG Campus Terusin On dan selamat datang ke Talk Show. Alhamdulillah ya, saya nampak di sini ya satu siri talk show yang bagi saya begitu mengujakan saya untuk bersama-sama menyumbang input ataupun ilmu yang boleh saya berikan kepada semua sebagai perkongsian khususnya ya bagi pelajar-pelajar, ya, bagi penonton-penonton di luar, khususnya bagaimana untuk aspek-aspek perkembangan yang berkaitan dengan pembangunan insannya pelajar. Okey Tuan. Jadi saya rasa penonton-penonton di luar sana masih tertanya-tanya, siapakah Dr. Muhammad Isa bin Aziz ini? Jadi sudilah kiranya Tuan berikan sedikit pengenalan tentang diri Tuan supaya penonton-penonton di luar sana tidak tertanya-tanya siapakah orang yang berada di sebelah saya ini. Handsome, kacak dan gagah. Okey, terima kasih pengurusi ya. Alhamdulillah ya, saya Muhammad Isa bin Aziz ya, Timbalan Rektor Pusat Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia dan baru ya memegang jawatan ini mulai 23 Ogos 2021. Jadi sebelum ini saya bertugas di IPG Kampus Sultan Mizan sebagai Timbalan Pengarah mulai 23 Ogos 2020 hingga 23 Ogos 2021. Dan sebelum itu saya bertugas di IPG Kampus Bahasa Melayu sebagai Timbalan Pengarah juga mulai Julai 2018 hingga Ogos 2020. Dan sebelum itu saya bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Akademik
khususnya di Jabatan Pendidikan yang di kampus Bahasa Melayu juga mulai tahun 2002 sehinggalah 2020. Jadi mungkin ya latar belakang di sini mungkin ada berbagai, sama ada daripada aspek cara akademik sendiri ataupun dari aspek pengurusan, dan kini diberikan PGM ya, tugas-tugas yang berkaitan dengan saya khususnya kepada aspek-aspek perkembangan insaniah pelajar dan juga berkaitan dengan hal ehwal pelajar yang pastinya sangat relevan dengan pelajar-pelajar IPGM dan juga IPG Campus di seluruh Malaysia. Jadi untuk Pusat Ehwal Pelajar IPGM, kami mengawal, kami bertanggungjawab untuk memastikan disiplin, kebajikan dan apa juga yang berkaitan dengan pembangunan insaniah serta aspek-aspek pengambilan dan penempatan untuk seluruh 27 IPG di seluruh negara. Okey, baiklah tuan. Jadi dalam memastikan hal ehwal pelajar ni dia dijaga dengan baik dan dijaga dan dikawal rapi, apakah bahagian pusat hal ehwal pelajar telah lakukan bagi memastikan semua bakal-bakal guru ini berada pada satu kedudukan ataupun berada pada satu tempat yang benar-benar sesuai dan bersedia untuk menjadi guru apabila tamat pengajian ini? Okey. Yang saya hormati pengerusi, di Pusat Hal Ehwal Pelajar IPGM ada 4 jabatan utama di situ, iaitu yang pertama Jabatan Pembangunan Insaniah, Jabatan Disiplin dan Kebajikan, Jabatan Rekod dan Pengambilan serta Jabatan Pengambilan dan Penempatan. Jadi untuk soalan yang berkaitan dengan tuan tadi, khusus kepada tanggungjawab dan aspek-aspek yang perlu dilaksanakan oleh Jabatan Pembangunan Insaniah. Dan di Jabatan Pembangunan Insaniah ini kita mempunyai 3 unit yang utama, iaitu unit yang berkaitan dengan sukan dan permainan. Unit yang kedua berkaitan dengan unit beruniform dan juga kerohanian, dan juga unit kepimpinan dan kesukarelawan. Jadi dalam aspek pembangunan pelajar, memang matlamat IPGM adalah untuk melahirkan guru-guru yang seimbang daripada keseluruhan aspek, sama ada aspek berkaitan dengan kognitif, aspek berkaitan dengan afektif dan juga aspek berkaitan dengan psikomotor. Jadi aspek-aspek ini merupakan antara perkara yang perlu ada pada seorang guru keluaran IPGM bagi memastikan visi dan misi IPGM itu untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kompetensi yang tinggi, mempunyai daya tahan yang tinggi, mempunyai keyakinan yang tinggi dapat dilahirkan. Jadi tuntutan pada masa sekarang juga bahawa pelajar-pelajar tidak hanya bergantung kepada aspek pengetahuan ilmu yang tinggi, namun aspek-aspek seperti keterampilan dan kewibawaan diri pelajar itu perlu juga ditonjolkan. Jadi itu hasrat IPGM untuk melahirkan bahawa semua graduan-graduan atau siswa-siswi pendidik yang dilahirkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia melalui Institut Pendidikan Kampus mempunyai ciri-ciri ini. Ada keterampilannya, ada kewibawaannya dan pastinya akademiknya juga mantap. Okey, baik tuan. Jadi dalam saya dengar tadi ada sukan, ada unit beruniform dan ini apa kepimpinan. Jadi dalam sukan, apakah yang IPGM ataupun bahagian tuan, pusat tuan telah rancang ataupun dipanggil merancang ataupun telah melaksanakan untuk pelajar-pelajar? Di peringkat IPGM, kami akan menetapkan dasar ataupun aktiviti-aktiviti atau program yang berkaitan dengan pelaksanaan sukan di peringkat kampus. Jadi dalam aspek ini kami akan merancang, kami akan menyelaras dan kami akan mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan sukan contohnya, di mana antara perkara yang penting kita ada majlis sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia dan pastinya juga kita akan terlibat dengan KAGO dan juga kita akan terlibat dengan SIGMA. Jadi ketiga-tiga perkara
perkara ini, iaitu MSIPGM, Kagum dan Sisma itu, minta maaf, Sigma itu memang akan disertai oleh para pelajar kita. Dan di sini merupakan satu perkara yang penting bahawa pelajar-pelajar kita sebenarnya mempunyai berbagai potensi. Ada yang kita ambil daripada sekolah sukan, ada yang kita ambil daripada sekolah seni, dan even daripada sekolah-sekolah biasa juga mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam aktiviti kesukaran. Pernah mewakili sekolah, pernah mewakili daerah, pernah mewakili negeri, dan juga ada yang pernah mewakili peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Ini merupakan antara perkara yang kita perlu cari calon-calon dulu bagi terus meneruskan potensi mereka di peringkat kampus. Okey, dalam unit beruniform kan, kalau kita tengok dekat sekolah ada banyak unit beruniform. Adakah IPGM ni dia menyediakan guru untuk unit beruniform tersebut? Maksud tuan menyediakan guru? Maksudnya macam okey, jika di sekolah ada beberapa unit beruniform, macam pengakak, putri Islam kan. Tapi di peringkat IPGM, apakah unit uniform yang IPGM ada sediakan ataupun ada beri latihan kepada guru-guru pelatih? Okey, di peringkat IPGM dan IPGK, kita menetapkan antaranya adalah unit beruniform pengakap, unit beruniform KRS. Kita ada menetapkan KRS tu yang pakai uniform hijau. 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 KRS atau dengan kita kenal sebagai kadet remaja sekolah, mempunyai uniform yang warna hijau, dan ini merupakan antara unit uniform yang seharusnya ada di sekolah. Dan di peringkat IPGM kita mewajibkan juga bahawa unit ini perlu ada di setiap kampus. Kita juga ada untuk Puteri Islam, kita juga ada Pandu Puteri untuk pelajar-pelajar perempuan, dan juga kita ada bulan Salib Merah. Macam yang tuan pakai ni nampak segak bergaya ni. Ini adalah satu unit beruniform yang kita cuba laksanakan juga di peringkat kampus, iaitu pertahanan awam. Atau kita panggil sebagai siswa pertahanan awam yang secara langsung terlibat dalam jabatan dikeluarkan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Maknanya kalau pertahanan awam ada terlibat dengan macam kalau ada kebakaran ke, ada ular ke apa ke, adakah pelajar-pelajar ni bersedia untuk menghadapi benda itu semua? Di peringkat latihan, kita ada modul-modul yang khusus untuk pelajar-pelajar IPG atau pelajar IPG kita, di mana modul-modul ini disesuaikan dengan keadaan pelajar, disesuaikan dengan lokaliti pelajar, dan disesuaikan juga dengan peranan pelajar di sekolah. Walaupun tenaga-tenaga pelajar kita datangkan daripada Jabatan Pertahanan Awam sendiri, kita juga ada latihan kawan, kita ada juga ada latihan kembara, kita ada juga modul latihan seperti memasak untuk survival, dan untuk kecemasan-kecemasan seperti cara memadam kebakaran, turun dari tempat tinggi, dan untuk aspek tadi seperti apa? Menangkap ular. Macam menangkap ular ke, ataupun membantu dari segi kemalangan, selamatkan kucing. Mungkin untuk menangkap ular itu mungkin kita tidak libatkan secara langsung sebab ia memerlukan kepakaran, teknik-teknik yang sangat teknikal daripada hanya individu yang mempunyai pengalaman dan tahun bertahun yang saja untuk perkara tersebut. Untuk di peringkat guru-guru pelatih kita hanya untuk peringkat-peringkat asas, peringkat-peringkat kemahiran-kemahiran untuk mereka survival, untuk mereka latih, dan juga untuk mereka kegunaan mereka di peringkat bila masa-masa mereka bermasa. Saya nak tanya, kadang tentang pertahanan awam ni kan, kiranya diorang dah ambil dekat dalam IPG ni, adakah bila diorang keluar kan, diorang akan boleh pergi ke pertahanan awam di peringkat di luar? Ya, betul. Bila mereka tamat latihan
siswa pertanian awam, mereka boleh meneruskan usaha-usaha mereka boleh meneruskan tugas-tugas mereka bersama-sama dengan anggota-anggota Jabatan Pertanian Awam untuk tugas-tugas yang berkaitan yang relevan dengan mereka di luar. Dia tak ada masalah. Mereka meneruskan. Jadi kerja yang diorang dapat tu memang diiktiraf. Memang diiktiraf oleh Jabatan Pertahanan Awam sendiri. Membina dia orang semangat ataupun sikap meneruskan sikap sukarelawanan. Pasti saya pastinya sebab di peringkat IPGM bahawa aspek-aspek yang berkaitan dengan ketiga-tiga unit ini sama ada permainan, unit uniform, kepimpinan sangat berkait dengan 8K yang kami tekankan di peringkat IPGM, iaitu K yang pertama kemahiran, K yang kedua kejurulatihan, K yang ketiga kepimpinan, K yang keempat kepengelolaan, K yang kelima kepegawaian, K yang keenam kerohanian, K yang ketujuh kesukarelawanan, dan K yang ke-8 kenegaraan. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan tuan bertanya tadi memang sangat relevan dengan apa yang kita perlukan kepada seorang pelajar RPG itu apabila mereka tamat pengajian dan apabila mereka bertugas di sekolah, mereka boleh mengaplikasikan ke 8K ini sama ada di peringkat sekolah, di peringkat masyarakat ataupun di peringkat yang lebih luas. Kalau kita tengok dari segi aspek kepimpinan, sedangkan dalam uniform dia dah ada kepimpinan, dalam permainan dia dah ada kepimpinan, tapi kenapa IPGM wujudkan satu khas untuk kepimpinan? Maksudkan kepimpinan di sini kita adalah satu aspek khusus. Dan kepimpinan ini kita dapat daripada ketiga-tiga unit tadi. Bukannya kita pisahkan kepimpinan lain, kepimpinan yang dari unit beruniform, sukan dan aspek-aspek yang berbeza. Cuma aspek kepimpinan itu kita perlu ada dalam unit beruniform perlu ada, unit sukan juga perlu ada, dan unit hal-hal berkaitan dengan kemasyarakatan juga perlu ada kepimpinan itu. Sebab itu kita fokuskan 8K ini untuk semua aktiviti-aktiviti dalam unit-unit Jabatan Pembangunan Nasional. Okey, mungkin kita ada pertanyaan daripada penonton-penonton. Ya, saya nampak ada satu penonton baru yang macam baru sampai. Ya, ada nak tanya apa-apa, Puan? Ada. Boleh saya bersama-sama? Oh, nak bersama-sama kami? Okey. Beliau sangat sibuk sampai kita tengah buat show pun dia tak ada. Okey, jadi dia baru sampai. Jadi dia dapatkan bersama-sama kita pada Talk Show siri yang ketiga. Okey, kita berbalik semula kepada persoalan kita tadi. Jadi adakah dalam pusat halimah pelajar, bagaimanakah, adakah dia ada satu bahagian yang boleh dapat menangani pelajar-pelajar yang mempunyai masalah-masalah tertentu ke, ataupun jelas nama pun hal ehwal pelajar kan. Jadi dari segi menangani stres ke, menangani apa saja. Okey, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Masyidah binti Muhammad Yusof pengarah FPJ Kampus Tun Sen On atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk bersama-sama berkongsi pengetahuan, berkongsi maklumat yang berkaitan apa juga tentang perkembangan insaniah pelajar. Okey, berkaitan dengan soalan tadi. Di pihak ataupun pusat haluan pelajar IPGM, kita ada satu jabatan yang menangani soalan yang tuan tukar tadi. Okey. Jabatan Disiplin dan Kebajikan. Jadi bila merujuk kepada disiplin dan kebajikan, pastinya pelajar-pelajar akan mungkin teruja untuk mendengar apakah disiplin dan kebajikan yang sentiasa kita tumpukan kepada pelajar. Untuk makluman tuan, disiplin sangat penting untuk individu.
tak kira pelajar, tidak kira individu atau apapun, disiplin memainkan peranan yang sangat penting. Jadi di peringkat IPGM, khususnya di peringkat PHEB, Jabatan Disiplin dan Kebajikan akan menangani kes-kes yang berkaitan dengan disiplin pelajar. Contohnya pelajar-pelajar yang menamatkan kontrak, pelajar-pelajar yang terlibat secara langsung dengan masalah-masalah disiplin, pelajar-pelajar yang akan terlibat untuk mencadang untuk menamatkan pengajian, even kepada pelajar-pelajar yang mohon untuk berkahwin ataupun untuk melakukan pengajian. Jadi aspek yang berkaitan dengan disiplin tadi, contohnya pelajar pasti akan melakukan masalah-masalah ini. Sebagai seorang pelajar, dia akan teruja, kadang-kadang teruja untuk melakukan sesuatu tindakan yang kadang-kadang mereka tidak fikir itu telah melanggar disiplin yang telah ditetapkan. Kita ada Akta 174 yang akan membantu menyelesaikan pelajar ini. Dan dalam Akta 174 tidak semua pelajar yang melakukan kesalahan disiplin akan dikenakan Akta 174. Cuma Akta 174 rujuk kepada apakah jenis kesalahan yang berat dilakukan oleh pelajar. Contohnya merokok. Contohnya mungkin melakukan vandalisme dan sebagainya. Contohnya melakukan sesuatu pengambilan, contohnya pengambilan substances ataupun bahan-bahan terlarang. Itu merupakan antara kesalahan-kesalahan berat yang wajar akan dikenakan Akta 174. Dan kita tidak antara tindakan-tindakannya mungkin kita berikan amaran, kita berikan contohnya berikan hukuman-hukuman sama ada kerja-kerja kebajikan, dan mungkin yang paling berat sekali adalah dibuang daripada IPG. Ditamatkan pengajiannya, betul. Dan untuk kebajikan pula, pastinya pelajar-pelajar IPG perlukan bantuan. Di sini kita fokuskan kepada pelajar-pelajar kumpulan D40. D40 ini memang banyak aspek-aspek ataupun bantuan-bantuan yang boleh diberikan kepada pelajar. Baru-baru ini contohnya apa yang ditemukan, yang diperkenalkan Perantis ya. Maksudnya pelajar-pelajar D40 boleh memohon untuk pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia berikan bantuan ini. Contohnya masa kejadian banjir pada Disember 2021 yang lepas, pelajar-pelajar yang terkesan kita berikan bantuan melalui satu yayasan yang memang sangat membantu IPGM, iaitu Yayasan Tun Hussein On. Tadi berkaitan dengan kampus Tun Hussein On, memang sangat relevan bahawa YGTHU ini, Yayasan Guru Tun Hussein ini sangat membantu pelajar-pelajar IPG, khususnya dalam aspek-aspek kebajikan. Cuma pengacara, boleh tak saya mencelas sikit? Ya, boleh. Tadi berdasarkan penerangan daripada Dr. Isa kita, unit disiplin dan kebajikan itu adalah untuk menangani isu-isu disiplin pelajar. Dan seperti yang telah diberikan contohlah oleh Yang Sir Doktor. Tapi siapakah yang akan meningkatkan mutu disiplin pelajar kita? Jadi saya tengok tuan hari ini segak berpakaian di uniform. Adakah melalui aktiviti ekstrakurikuler ni Yang Sir Doktor, pelajar-pelajar kita boleh dikawal disiplinnya, boleh dijaga sasianya, jadi dia perlu aktif Yang Sir Doktor ya. Mohon pandangan doktor. Dan kita tak nak kita tentang masalah, tapi kita nak bangunkan disiplin dan sasiah pelajar kita. Macam mana agaknya cara? Saya sangat tertarik dengan soalan dan juga mungkin guraya sedikit daripada Yang Besar Dr. Pengarah kita ya. Memang aktiviti co-curriculum ataupun extra co-curriculum ini banyak membantu disiplin pelajar sebenarnya. Contohnya di unit beruniform, kita ada disiplin-disiplinnya sebagai seorang anggota kadet remaja sekolah, sebagai seorang siswa pertahanan awam, sebagai seorang ahli kadet pandu putri, sebagai seorang pengakap ataupun bola sabit merah. Pastinya ada disiplin-disiplin yang membantu mereka untuk terus bersedia, untuk terus akur dengan arahan, untuk akur dengan perintah-perintah ditetapkan, dan pastinya tanggungjawab yang ada dalam seorang pelajar itu ada juga diterapkan dalam unit beruniform. Jadi bagi saya di sini memang satu aspek yang penting pelajar-pelajar di IPG di seluruh negara bergiat ataupun menceburi unit beruniform atau apa juga yang dikaitkan ataupun disyaratkan oleh Jabatan Pembangunan
misalnya, untuk pelajar-pelajar membina sendiri karakter dan pada masa yang sama membina, menghayati dan memastikan disiplin itu sebagai satu asas utama dalam apa juga perlakuan atau tindakan mereka. Jadi sekurang-kurangnya dapat membantu mereka memikirkan mana satu yang baik, mana satu yang buruk, dan pastinya bila perkara itu dijadikan sebagai asas atau pandangan mereka, insya-Allah pelajar atau guru yang berkualiti, yang berkelas dunia pasti akan dapat kita lahirkan. InsyaAllah. Ada kalau tuan, kalau ada pelajar kita yang satu bagi alasan dia tak boleh kan, ada benda ni susah lah. Jadi apa macam mana kita nak? Soalan yang lain juga di sini, soalan berkaitan dengan psikologi ya. Jadi ya, bagi saya mungkin saya boleh merujuk kepada jawapan berkait dengan psikologi perkembangan. Sebab saya fokus kepada psikologi pendidikan. Berkaitan dengan perkara-perkara tadi, ia merupakan satu asas, satu perkara yang memang ada pada seorang remaja. Contohnya pelajar-pelajar kita bermula dari usia 19 tahun hinggalah kepada 24 tahun, mereka akan transisi perkembangan daripada akhir remaja ke awal dewasa. Jadi untuk pelajar-pelajar yang sentiasa menolak, sentiasa reject, sentiasa rebellion, sentiasa memberikan komen-komen ataupun alasan-alasan, ini merupakan satu perkara yang asas sesuai dengan transisi perkembangan mereka dari seorang remaja kepada seorang dewasa. Dan bagi saya di sini di peringkat kampus, kita ada juga di peringkat kampus pusat jabatan dewan pelajar. Kita ada unit counseling. Kita ada ketua unit yang berkait dengan disiplin dan sebagainya. Bagi saya di sini pelajar-pelajar perlu ada bimbingan, perlu ada nasihat, perlu ada pemantauan yang berterusan, dan pastinya jangan biarkan pelajar-pelajar ini terus kepada dunia mereka sendiri tanpa kita berikan galakan, berikan sokongan, berikan apa juga perkara-perkara yang berkaitan dengan perkembangan kognitif, afektif dan psikologi mereka melalui Jabatan Pembangunan Insaniah ataupun Perkembangan Insaniah Pelajar. Jadi rasanya kita dah banyak mendengar perkongsian daripada Dr. Muhammad Isra kita tentang berkaitan dengan apa itu fungsi dan peranan Pusat Talian Pelajar. Secara keseluruhan, apabila kita nampak seorang guru pelatih ini, bila dia telah mengikuti kursus selama setahun sebagai persediaan pelajar dan 4 tahun sebagai pelajar PISMB, jadi bila mereka keluar dia akan menjadi seorang guru, betul? Jadi bila dia keluar, apa bekalan yang dibawa tu nanti pada pandangan doktor adakah telah mencukupi atau perlu ditambah baik ataupun bagaimana sebagai menjadi seorang guru untuk berdepan dengan anak-anak murid di luar sana nanti, di dalam the reality punya sebelum ni dia praktikal je kan. Jadi bila dia bertemu dengan betul-betul reality punya, adakah guru ni bakal guru ni dah bersedia ataupun macam mana? Satu lagi soalan kebahagiaan berfikir atas ini, soalan-soalan yang bagi saya mencabar minda saya sekarang ya. Okey, tadi cantik soalan tu pun, bagus soalan tu ya. Untuk makluman tuan, pelajar-pelajar RPG kita telah diberikan berkaitan dengan kesukarelawan, khidmat-khidmat masyarakat. Jadi perkara-perkara yang ada ataupun aspek elemen-elemen yang telah diberikan oleh pelajar ini melengkapi keseluruhannya. Akademiknya ada, co-curriculumnya ada, kemasyarakatan juga ada, ketahanan fizikal juga ada. Dan bagi saya di sini juga lah, pelajar-pelajar IPG kita mampu untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik apabila mereka berada di sekolah. Jadi daripada kajian-kajian juga, sebab kita ada kajian pelanggan yang termasuk dalam bahawa apabila setahun pelajar-pelajar ini berada di sekolah,
stakeholders kita. Dan bagi saya di sini, pihak sekolah memang memberikan satu penilaian yang sangat cemerlang untuk guru-guru keluaran IPG. Di mana ya, daripada aspek sama ada aspek akademiknya, pengajaran, aspek curriculumnya, aspek berkaitan dengan tugas-tugas di sekolah, semuanya menunjukkan peringkat yang sangat cemerlang. Dan mereka dibangunkan secara holistik. Mereka dibangun secara holistik, satu perkara yang sangat cantik. Dibangunkan secara holistik, sama daripada aspek akademiknya, curriculumnya, aspek saksiahnya, aspek berkaitan kemasyarakatannya, lengkap. Modul-modulnya telah lengkap dan pelajar-pelajar ini telah diuji dengan jaya. Dan bagi saya, pelajar-pelajar yang gagal biasanya pelajar-pelajar yang dalam konteks itu ada sebab-sebab tertentu. Peratusnya juga kecil. Tapi daripada keseluruhan, pelajar-pelajar IPG kita memang mampu untuk memberikan khidmat ataupun profesionalisme sebagai seorang pendidik yang sangat cemerlang apabila mereka berada dalam masyarakat. Reka sari mengalir dalam, menjadi rasa mengisi berikan punggung tubuh, agar aku bisa berdiri tegap dan tegak bagaikan laksana Melayu. Okey, rasanya kita dah sampai kepada penghujung rancangan talk show kita pada kali ini. Jadi saya minta sedikit pandangan ataupun nasihat ataupun buah fikiran daripada doktor berkaitan sistem pendidikan di negara kita untuk diberikan kepada penonton-penonton di luar sana. Okey, bila merujuk kepada sistem pendidikan, saya pasti bahawa sistem pendidikan di Malaysia adalah sistem pendidikan yang terbaik. Dan saya juga merujuk kepada sistem pendidikan di Institut Pendidikan Guru Malaysia juga merupakan sistem pendidikan keguruan yang sangat terbaik dan efektif untuk pelajar-pelajar kita. Jadi di sini saya memohon, saya menyeru kepada semua warga Malaysia, khususnya para lepasan SPM baru-baru ini, SPM tahun 2022, jom sama-sama jadi cikgu. Itu antara satu trademark ataupun satu tagline di IPGM, Studi Jabatan Pengambilan dan Penempatan, jom jadi cikgu. Dan pastinya iklan telah pun dikeluarkan mulai 10 Mac hingga 14 April. Jadi di peringkat sekarang kita telah menerima lebih kurang 50,000 hampir kepada 60,000 pencalonan untuk pelajar-pelajar SPM yang akan mengikuti memohon untuk mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di seluruh 27 IPG Malaysia. Jadi sama-sama ya untuk anak-anak di luar sana, khususnya pelajar-pelajar yang menepati impian kami untuk menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru yang mampu untuk membuktikan bahawa anda mampu untuk menjadi seorang guru yang baik, dan pastinya anda mampu untuk mengubah generasi masa depan melalui profesionalisme seorang pendidik. Okey, akhirnya kita telah sampai ke penghujung. Ini baru betul-betul hujung. Sekejap ya, host. Boleh kita jemput tetamu kita menyampaikan sebuah lagu? Ada permintaan tu. Sebenarnya tetamu kita akan menyanyi bersama-sama kita. Okey. Ada satu lagu dia akan menyanyi bersama-sama kita. Okey. Sabar. Okey. Jadi tuan acara Ya. aku kata kalau kepada yang
Tuan Rektor, Tuan Rektor cakap tu kan, yang promosikan guru tu. Jadi situ. Apa kata kita nyanyikan sebuah lagu untuk macam mana nak tengok semangat ni? atas kesudian bersama-sama kami dalam talk show siri yang ketiga. Jadi kami sedikit cemil hati daripada talk show untuk doktor sebagai menjadi kenang-kenangan, dan sudilah datang sedikit lagi sekali sekiranya dijemput. InsyaAllah. Terima kasih sekali kepada tuan, kepada urusan Kapasitas Ibu Pengarah Kampus Susun On Ari Lemak Manis. Ada satu malam pengarah yang saya kasih, ya, Cik Muhammad Razi. Terima kasih atas segala-galanya, dan bagi saya di sini satu perkongsian ilmu yang sangat menarik pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey. Di kesempatan ini saya daripada Lemak Manis Group dan dalam program Talk Show ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri 2022. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami daripada IPG KTHO mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.